Siapa ketua kelas? Tak tahu. Tak tahu ketua kelas. Cantik je lah. Siapa ketua kelas? Tak ada ketua kelas pun tak apa lah kot dah. Okey. So, nampak semua nama-nama ni agak familiar. Saya agak mesti lepas kot. Mungkin macam Suta, Sabatul, Nurul, Sazwani ni macam familiar. Mungkin semua dah pernah ikut kelas dengan saya kot. Semester lepas. Okey. So, nampak kita dah banyak kali jumpa. So, hari ini kita akan mula kelas baru. Training and Development. Selalunya bila kita ada kelas Training Development ni, kita akan buat aktiviti luar. Tapi memandangkan sekarang dah COVID kan. Jadi nampaknya kita tak boleh tak boleh keluar. Dan kita akan fikir bersama nanti bagaimana kita nak buat tugasan-tugasan kita. Okey, seperti biasa kita ada individual tugasan, kita ada grup tugasan, dan grup tugasan tu antara 3 ke 4 orang satu grup. 3 ke 4 orang satu grup. Ada boleh 3, boleh 4 satu orang satu grup ya. So awak decide lah nanti. Dan awak masuk dalam WhatsApp group. Masuk dalam WhatsApp group tu nama kumpulan awak. Okay. So next week kita akan bincang tentang assignment, group assignment dan individual assignment. Hari ini kita akan mulakan saja kelas kita. Okay. Ada apa-apa soalan sebelum kita mula? Aiman? Menurut Liza? Ada soalan? Tak ada? Okey. Pertama sekali sebelum kita mula, kenapa kita belajar training and development? Kenapa awak bidang psikologi awak perlu ambil paper training and development? Kenapa? Apa sebabnya? Kalau awak perasan, dalam bidang psikologi di UNISEL, kita ada minor ya. Dan minor kita kebanyakannya adalah HR, Human Resource Development, HRD atau sumber pembangunan manusia. Jadi kebanyakan awak selain daripada bidang psikologi, kebanyakan awak akan bekerja di syarikat-syarikat yang ada Human Resource Development. So kalau lihat pada senior-senior awak, kebanyakan mereka akan bekerja di bahagian Human Resource Development. Jadi bila kita kata Human Resource Development, awak tak boleh lari daripada satu tugas yang sangat penting dalam Human Resource Development, iaitu Training and Development. Iaitu awak sebagai manager, sebagai pegawai di situ, mungkin awak akan diminta untuk organize training and development. Training untuk membangunkan staff, terutamanya pekerja-pekerja baru dan sebagainya. Macam awak orientasi lah, awak masuk dalam UNISEL, pertama kali awak akan diorientasikan. So orientasi itu sebenarnya adalah training lah. Training untuk awak kenal suasana, kenal persekitaran, kenal kelas dekat mana, kenal pensyarah-pensyarah awak dan kenal subjek-subjek awak, and very important sistem pengurusan akademik di UNISEL. So that is training. Jadi jadi itu adalah training. Okay, so
Dalam kursus ini kita akan lihat semua proses-proses bagaimana kita nak melakukan training, kita organize training. That's why very important dalam universiti awak perlu untuk bersama-sama dalam persatuan, join persatuan, join the activity persatuan, because selain daripada kelas kan, medium yang paling penting untuk develop diri awak sebagai seorang yang caliber ialah melalui persatuan. So dalam persatuan tu kita akan belajar untuk organize event, organize aktiviti-aktiviti, maybe menjadi komiti untuk satu-satu program. So itu adalah part of the training. Part of the training dalam tugas awak sebagai pegawai ataupun manager di Human Resource Department. So bila kita discuss tentang training juga, kita masuk dalam satu organisation, satu company dan sebagainya, maka kita akan melihat bahawa proses training adalah satu proses yang sangat penting. In fact, sekarang ni sepatutnya kurikulum universiti dengan kurikulum di luar sepatutnya sama kan, di mana bila awak habis daripada belajar pada universiti, awak boleh terus diserap ke dalam organisasi itu untuk terus bekerja. Tapi keadaan itu tak berlaku sekarang ni. Bila awak habis universiti, awak masih perlu diberi latihan awal untuk bekerja di sebuah syarikat kan? Sebab syarikat kadang lebih advance daripada universiti. So kita agak terlambat, terutamanya dari segi teknologi companies, syarikat swasta atau government, mereka kadang-kadang teknologi lebih advance daripada universiti. Itu yang berlaku. So dalam chapter ni kita akan lihat kenapa kita perlu training, apa tu training dan apa tu training principle, systematic training approach or training a lesson plan. Ini semua adalah asas-asas sebagai seorang pengurus dalam bahagian Human Resource Department. So dalam Resource Department, awak tahu kenapa kita buat training, apakah kita perlu membuat training, bagaimana training yang diperlukan, apa bentuk training, apa sistem yang perlu dilakukan, apakah modul-modul yang perlu dilakukan, diwujudkan. Ini adalah perkara asas dalam training ya. So selepas habis chapter ini, awak sepatutnya boleh describe kenapa training itu important. Awak patut boleh describe, awak boleh beritahu kenapa training itu sangat penting, dan awak boleh bezakan training dengan education dan development. Okay. ASK itu apa? Attitude, Skill, Knowledge. Ini adalah antara satu konsep yang penting dalam training. Di mana dalam training tu kita perlu melihat pada attitude, sikap sesuatu pekerja. Kadang-kadang pekerja di situ bukan tak rajin tapi tak tahu nak buat kerja, ataupun jenis memang tak mau buat kerja, atau memang jenis tak tahu buat kerja. So itu adalah attitude. Bahkan dalam syarikat-syarikat sangat penting attitude tu, attitude untuk bekerja, bukan attitude untuk honeymoon dan sebagainya. Awak masuk universiti pun satu konsep yang sangat penting bila masuk universiti ialah attitude. Attitude awak tu terhadap pembelajaran bagaimana? Awak datang masuk universiti ni untuk honeymoon ke, atau untuk habis duit awak ke, ataupun untuk belajar atau improve yourself. Itu adalah attitude. Bahkan ada seorang kawan saya di sebuah syarikat swasta, dia kata kita tidak akan tolerate dengan attitude. Attitude negatif tidak akan diterima dalam syarikat tu. Kalau orang tu tak tahu, kita boleh bantu dia untuk training ke dan sebagainya. Tetapi kalau attitude tu memang negatif, tak boleh buat apa, rebus pun tak empuk, dia kata, maka kita terpaksa buang lah. So skill dengan knowledge tu, itu adalah satu proses yang boleh dipelajari. Tapi kalau attitude tu memang tak boleh lah. Attitude tu dalaman. So if you want to work together, you want to work dalam satu syarikat tu, you mesti
ubah attitude awak menjadi yang lebih sesuai dengan budaya dan persekitaran syarikat itu. For example, kalau kita bekerja dalam sebuah syarikat Jepun, kita mengikut budaya Jepun, ya. Cara kerja Jepun. Kalau Korea, mungkin ada caranya, ada budayanya tertentu. Ada seorang senior awak, dia bekerja praktikal di syarikat tu, seminggu saja. Lepas tu syarikat tu tulis surat suruh ambil balik. Kan? Dia tak mau. Bila kita jumpa dengan manager, rupanya masalah attitude. Dia bekerja di syarikat Jepun. Manager masuk 7.30, 8 pagi dia masuk. Dia masuk pukul 9 pagi. Dia buat syarikat tu macam mak bapak dia punya syarikat. So Jepun ni memang very important punctuality. Sepatutnya kalau kerja tu 8.30, pukul 8 tu dah sampai dah. Dah get ready. Ataupun 7.30 dah get ready. Ini datang pukul 9. So memang seminggu je, lepas tu kena hantar balik. So that is example of attitude. Attitude yang salah, attitude yang negatif. So after finishing this chapter, awak patut boleh define apa tu SK konsep. Awak boleh komen tentang bagaimana proses, cara-cara untuk develop attitude, skill, knowledge. Dan awak boleh senaraikan 9 step training process yang boleh, dan awak boleh explain setiap step itu satu demi satu. Dan maybe last one, selepas awak habis chapter ni, awak boleh develop training lesson plan. You can develop module ataupun awak tahu tentang proses-proses pembentukan modul. So bila kita nak buat training, kita buat modul. Dan modul tu mestilah sesuai dengan objektif training tu. Objektif training tu katalah nak ajar orang untuk guna Microsoft Word. So awak develop modul yang akan mencapai matlamat belajar Microsoft Word tu, ataupun training-training yang lain. So ini adalah 4 objektif dalam kursus ini. So awak perlu tahu kenapa training itu important. Awak perlu define the concept ASK. Awak perlu list 9 step dan boleh terang every step itu, dan awak boleh develop lesson plan module untuk menjayakan sesuatu training itu. Okay. Kenapa organisation sangat perlu training? Kenapa training tu? Kenapa awak masuk universiti? Kenapa awak masuk universiti? So, antara peranan universiti ialah untuk develop skill worker. Saya selalu tanya, apa beza sekolah dengan universiti? So, ada yang boleh jawab, ada yang tak boleh jawab. Tetapi untuk makluman, sekolah ialah tempat di mana kita belajar knowledge dan sebagainya. Universiti juga tempat kita belajar knowledge, tetapi very important knowledge kita tu towards ke arah menjadikan kita sebagai pekerja mahir. So, itu objektif kita di universiti. Jadi awak keluar daripada universiti, awak boleh bekerja tanpa banyak masalah, because awak telah menjalani training selama 3 tahun dalam bidang-bidang tertentu. So sebab itu training itu sangat penting, iaitu bila kita dapat satu pekerjaan yang mahir, kita tak perlu belanja banyak kos untuk training lagi, dan kita dapat meningkatkan produktiviti. So basically training tu ada kaitan dengan ringgit, dollar and cents. Iaitu apabila kita ada pekerjaan yang mahir, kita dapat tingkatkan produktiviti, kita dapat tingkatkan profit, kita dapat tingkatkan keuntungan syarikat. So itu sebabnya antara ini. Dan bila kita ada pekerjaan yang mahir, kita dapat lihat performanya akan meningkat. Mungkin that means kita dapat mengurangkan gap tu jurang, iaitu pekerja mahir dan pekerja tidak mahir. So dalam satu organisasi kita ada pekerja tidak mahir, pekerja separuh mahir dan pekerja mahir. So ini yang perlu kita wujudkan untuk mengecilkan gap tu. Seboleh-bolehnya kita nak semua orang dalam organisasi itu menjadi pekerja mahir. Sebab pekerja mahir, pekerja yang ada pengalaman, kita dapat menjimatkan banyak kos dan kita dapat meningkatkan produktiviti untuk dapat keuntungan. So ini pentingnya training. Jadi training itu
adalah satu keperluan untuk meningkatkan produktiviti dan meningkatkan keuntungan. So that's why you need training ya. Jadi kalau kita tak ada training, kita buat kerja salah, banyak mesin rosak nanti, banyak produk yang tidak berkualiti, maka itu akan merugikan syarikat. That's why you need ni. So training needs the reason for not making the 1,000 cars. So ini adalah contoh contoh-contoh di mana kita tak boleh buat 1,000 kereta dalam sebuah syarikat kereta. Kan? So contohnya not enough resources, poor machine, poor staff skill dan sebagainya. So bila awak sebagai training expert, katalah awak sebagai consultant yang dibawa masuk dalam syarikat tu dan awak diberi masalah seperti ini. Masalah awak ialah syarikat tu tidak cukup resources, tidak ada mesin yang elok dan poor staff skill. Ini masalah yang diberi kepada awak. Jadi sebagai training expert, awak perlu menilai situasi itu. Melihat apa masalah ketiga-tiga ni. So mungkin tak expected result too high. Mungkin organisasi tu dia expecting too high. Mungkin dia nak target achievable tapi training dia tak bagi. Staff skill sangat lemah. Machine dia tak upgrade. Resources tak ada. So macam mana kita nak wujudkan satu ini. Jadi awak sebagai training expert, awak kena analisa semua masalah-masalah yang diberi dan awak mesti mencari jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. So maybe dalam soalan besok, kalau ada soalan besok final year ke, soalan final exam, kita bagi satu soalan, contohnya awak dilantik sebagai manager atau consultant expert, training consultant expert. Ini adalah masalah-masalah yang awak akan hadapi. So bagi cadangan-cadangan untuk wujudkan satu training untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. So itu adalah salah satu antara perkara-perkara yang boleh diberi perhatian. Okay. Contohnya macam ini. Okay. Imagine you are the managing director of full services. Receive a complaint letter from guest reporting he was not satisfied with the follow-up regarding the criticism of being overcharged in one of your restaurant. Okay. So kalau awak sebagai manager dekat situ kan, so bagaimana cara menyelesaikan masalah ni? Mungkin tak ada masalah staff awak. Staff awak yang tak bahir, staff awak yang buat kerja yang salah, overcharge atau apa sebagainya. So jadi bila ada masalah-masalah tersebut, mungkin kita perlu mewujudkan satu training, satu bengkel training untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Tapi kalau seorang tak ada masalah lah. Tapi kalau banyak sangat komplain, maybe we have to develop a training for semua staff untuk menyelesaikan masalah itu supaya tak wujud lagi masalah hadapan masa itu. Contoh macam kat Unicel lah. Saya dengar masa saya dalam pentadbiran dulu, ada banyak masalah-masalah yang pelajar komplain tentang library, tentang internet, tentang staf bendahari, staf fakulti. So saya difahamkan bahawa universiti telah mewujudkan satu training untuk staf-staf itu untuk menyelesaikan masalah-masalah komplain pelajar. So we have to develop a training. Kita address semua masalah-masalah, semua komplain-komplain yang pelajar buat tu dalam bengkel tu, dan kita bincang dan wujudkan latihan-latihan untuk kita mengurangkan sebanyak mungkin komplain daripada pelajar. Saya tak tahu sekarang macam mana, tapi saya harap keadaan dah berubah. Saya harap staff makin baik, makin profesional, dan saya harap komplain semakin kurang. Atau terbalik, komplain masih banyak. Itu saya tak pasti. Tapi apabila ada masalah, maka kita perlu ada penyelesaian. Dan salah satu penyelesaiannya ialah melalui training. Iaitu untuk meningkatkan kemahiran staff. Macam awak jugalah. Bila awak sebagai pelajar,
awak banyak pelajar-pelajar yang gagal dalam peperiksaan, maka mungkin pensyarah tu akan diberi training bagaimana untuk meningkatkan proses pengajaran dia supaya pelajar lebih yakin, lebih skor dalam exam, final exam. So, ini adalah important of the training. Kenapa training itu sangat penting? Dalam satu-satu syarikat, maintain qualified product and services. Ini yang kita dah bincang tadi iaitu training dapat meningkatkan qualified product, quality product dan services. Quality product dan services. Restoran tadi kita perlukan training untuk pekerja-pekerja dia meningkatkan services. Di universiti pun kita perlu training untuk staff-staff kita meningkatkan services, mengurangkan sebanyak mungkin komplain daripada pelajar. Dan training juga penting untuk meningkatkan standard services. Itu meningkatkan atau mengekalkan standard yang ini. Contohnya macam awak tengok produk-produk yang branded contohnya kereta so kalau kereta Mercedes tu awak tahu this is very quality product jadi kita yakin dengan quality produk tu dan kita akan membeli walaupun kadang-kadang mahal barang tu kita beli. Seluar Levi's saya tak tahu sekarang ni Levi's tak boleh popular tapi zaman saya dulu seluar Levi's tu very popular lah kan. Terkenal dengan kualiti dia. Jadi orang akan beli walaupun mahal because service because standard dia tinggi. Jadi ini semua dihasilkan oleh staff-staff yang berkemahiran tinggi Sebab tu kalau staff-staff berkemahiran tinggi tu selalunya bayar mahal nasi kandar. Awak tahu tak dalam restoran nasi kandar tu salah seorang yang paling mahal dibayar gajinya ialah yang menyedok lauk tu, menyedok kuah tu, yang campur tu. Bila kita makan nasi kandar ni, yang sedap tu apabila kuah tu dicampur Jadi kadang-kadang ada staff yang mamak yang tak pandai tu, dia campur kuah tu kita tak rasa balance, tak rasa sedap Jadi kita perlu seorang yang sangat experience yang dia tahu berapa seduk nak campur kuah ni, kuah hitam, kuah ini dan sebagainya supaya bila kita makan tu kita rasa kat situ. Jadi orang yang cedok kuah tu semua itu adalah salah seorang yang dibayar gaji mahal kerana experience dia kerana pengalaman dia dapat menyedok kuah yang balance So jadi kalau awak dapat kekalkan dia maka lebih banyak pelanggan akan datang. Tapi kalau awak tak kekalkan dia, orang yang campur kuah tu tak pandai, maka customer akan lari So that's why very important training itu. Dan selalunya staff-staff yang pengalaman tu memang akan dibayar mahal lah supaya tak lari Cuma sekarang ni persaingan sangat hebat banyak company universiti yang mereka willing to pay more mereka sanggup bayar gaji lebih kepada staff-staff yang pengalaman kita pun di Malaysia pun kita ramai kehilangan pensyarah-pensyarah yang pengalaman kerana universiti lain menawarkan gaji yang lebih banyak gaji yang lebih tinggi so kita di psikologi pun kita Madam Amira dengan Madam Hafiza, mereka kedua-dua pun meninggalkan kita kerana mungkin gaji yang lebih mahal kat sana So dalam syarikat-syarikat swasta ni persaingan merebut staff yang pengalaman tu sangat tinggi Kalau kita staff kita bagus maka ramai orang akan nakkan staff kita dalam tim bola sepak contohnya Manchester United, Liverpool mereka sanggup membayar gaji yang mahal kerana untuk mendapatkan pemain-pemain yang pengalaman Ronaldo tu berapa juta yang dibayar untuk dia untuk bermain dalam pasukan bola sepak di situ provide information for newcomers jadi important of training juga dia ada satu proses untuk memberi pengalaman
for example awak masuk dalam, misal awak diberi orientasi. So orientasi tu ialah salah satu proses untuk memberi maklumat pada awak, pada pendatang baru iaitu pada pelajar-pelajar baru. Di mana kafe, di mana bilik kuliah, di mana bilik jabat takbiran, macam mana nak pergi berdahari library, nak pinjam buku macam mana. Itu semua adalah new information pada newcomers. Dan training juga diberikan kepada employee, pekerja-pekerja lama supaya refresh balik memori mereka. Not only refreshing their memories, tapi at the same time update their information. Because kadang-kadang kadang-kadang satu industri itu, satu teknologi itu, dia ada sesuatu yang baru. Jadi kita perlu update staff-staff lama kita supaya belajar tentang new things, teknologi, produk, service delivery, benda-benda yang baru lah, especially teknologi. Because technology is changing. Contohnya kalau IT 6 bulan dia dah berubah dah. Awak tengok komputer, telefon awak cukup lah. 6 bulan ada model baru keluar. 6 bulan keluar model baru Kadang dalam masa kurang 6 bulan model baru dah keluar. So technology is changing very fast. That's why you need a training. Setiap kali benda baru keluar, maka awak perlu training staff awak. So that's why untuk mengekalkan staff-staff yang pengalaman tu is very costly. Training juga penting untuk reduce mistake, minimizing cost. Reduce mistake tu maksudnya kita mengurangkan sebanyak mungkin kesilapan-kesilapan yang mungkin berlaku. Bayangkan dalam kilang, satu je mistake akan menyebabkan seluruh lot itu barang-barang tu rosak ataupun mengalami sebab tu dalam kita ada reject shop. So banyak-banyak kedai yang jual reject shop tu ialah barang-barang yang ditolak disebabkan oleh kesilapan staff, kesilapan pentadbiran atau kesilapan mesin. So sebab tu ditolak dijual lebih murah. Opportunity for staff feedback, suggest improvement. Training juga diberi untuk staff memberi feedback, komen tentang pengalaman bekerja mereka, suasana bekerja mereka, how to improve their life work, how to improve their skill. So feedback macam tu awak akan dapat dalam session. Improve communication, relationship, better teamwork. Training juga dibuat sebagai satu proses untuk mengekalkan silaturahmi atau mengekalkan teamwork. That's why dalam banyak syarikat-syarikat swasta, government juga, universiti juga, kita ada family day, kita ada hari keluarga. So hari pertama 3 hari training, so hari keempat, kelima tu family day. So itu adalah satu cara kita develop communication, relationship and better teamwork antara staff. That's why very important developing relationship tu antara staff, because dalam satu-satu syarikat, satu-satu jabatan kita perlukan teamwork, kita perlu kerjasama. Tak boleh seorang bekerja secara bersendirian, dia mesti bekerja dalam bentuk kumpulan. Especially kalau syarikat-syarikat Jepun, syarikat-syarikat Korea, they really need a teamwork. Dia tak mau individual. Lone ranger. Kalau lone ranger tu mungkin syarikat-syarikat komputer yang bekerja secara bersendirian. Tapi syarikat komputer sekarang dia perlu teamwork dalam satu sistem program. Jadi tak semua keadaan memerlukan lone ranger, tapi teamwork very important, especially syarikat Jepun dan Korea. Definitely you need teamwork. So bila awak buat assignment tu dalam group work tu, actually there is a process of teamwork. Awak belajar untuk give and take, tolak ansur, atau planning atau buat perancangan bagaimana nak capai target assignment awak tu. At the same time, you want the best mark. Jadi everybody mesti contribute equally. So this is something yang very important, contribute equally. Saya ada seorang pelajar yang 2-3 semester yang lepas. Satu grup pelajar, dia dapat grup A, assignment dia A. Tapi selepas itu datang seorang mengadu pada saya, dia kata, "Sir, it's not fair you giving A to him." Kenapa? Because he not contributing anything. Jadi
seorang tu dia tak contribute anything, tapi oleh kerana this is group work, everybody dapat A, dia pun dapat A juga kan. Jadi ramai orang marah lah, it's not fair, tak adil kan. So that's why very important give and take kalau answer dan try to adopt and adapt dalam group work ni kan. So jadi kita tahu tentang benefit training tu, iaitu untuk meningkatkan productivity, untuk meningkatkan knowledge, to maybe make some changes dalam attitude kan. Di mana attitude kita daripada work alone saja kepada work teamwork kan, kita develop relationship kan. Ini adalah antara benefit training yang kita perlu buat kan. Dan tidak ada syarikat swasta atau government yang tak buat training kan. Because we don't expect people keluar pada universiti terus pandai, terus boleh bekerja kan. It's not like that kan. Because kadang-kadang ada kelemahan dalam sistem kurikulum universiti ni di mana kita tak up to date dengan keadaan di luar kan. Jadi sebab itu mana-mana staff yang keluar dari universiti selalunya dia akan di training balik kan. Tapi ada satu konsep interesting di Jerman. Dia kata dia di Jerman kebanyakan universiti disatukan dengan industri ya. Di mana kebanyakan pensyarah-pensyarah universiti adalah manager kilang kan. Bilik-bilik kuliah banyakkannya di kilang-kilang kan. Ini adalah satu proses di mana mereka cuba mengurangkan gap antara pengetahuan di kilang dengan pengetahuan di